أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan hendaklah setiap daripada kamu semua, yakni kita, melihat apa yang akan kita lakukan untuk hari esoknya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi: ni'matanin maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Dua nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, tanda cinta kasih sayang Allah pada hambanya. Namun pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan manusia ini lupa untuk bersyukur. Yang pertamanya nikmat sihat, dan yang keduanya nikmat masa lapang. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Benarlah kata Allah dan benarlah kata junjungan besar baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang kaum muslimin, hadirin, ayahanda, kekanda, adinda yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah, pertama sekalinya dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita mengucapkan rasa syukur pada Allah Ta'ala, kerana masih lagi Allah Ta'ala memberi ruang dan peluang serta keizinan kepada kita semua untuk sama-sama kita diberi kehidupan buat kali yang seterusnya di atas muka bumi ini. Dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbanyakkan mengucap kalimah tahmid, itulah dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillah summa alhamdulillah, yang membawa erti segala puji yang layak kami puji hanya kepadamu wahai Allah, kerana masih lagi Allah Ta'ala kurniakan kepada kita nikmat iman dan Islam. Nikmat inilah tuan-tuannya, hadirnya terbuka hati kita untuk datang mengimarah tempat-tempat ibadat, walaupun kita terikat dengan SOP ya. Cuma masjid ni saya tengok dia semayang macam kereta api, itu lain sikit lah ya. Namun ala kulihannya syukur ya, kerana masih lagi Allah Ta'ala pilih kita untuk sama-sama kita memeriahkan lagi ya suasana majlis ilmu yang saya kiranya dalam beberapa bulan yang lepas kita tak dapat ya untuk meneruskan pengajian kita. Namun macam-macam berita yang kita dengar ya, ada yang berita gembira ya, ada bakal dapat anak musim PKP atau gembira ya, dan ada juga berita kesedihan ya. Kesedihan disebabkan kerana baru-baru ni ya, dimaklumkan oleh pihak masjid ya, Ayanda Bilal Haji Akhyar ya, Haji Akhyar ya, dan kita sama-samalah ya mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tempatkan dia bersama dengan orang-orang yang beriman dan soleh. Amin ya rabbal alamin ya. Sambil-sambil tuan-tuan dengar kuliah ni, sedekahkanlah Fatihah ya, sebab orang yang cukup istiqamah ya. Dan saya sendiri rasa macam selalu dialah yang suka menyakat saya ya. Saya simpan janggut ni sebab dia ya. Tapi dia tak dapat nak menyakat lah. Cuma bila kita dengar berita tu, kita harapkan mudah-mudahan kita semua menjadi saksi lah, penyaksian bahawa sepanjang kehidupan dia adalah salah seorang daripada orang kuat yang mengimarah tempat-tempat ibadat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian ya. Jadi malam ini kita akan teruskan lagi membicara tentang ya,
pesanan-pesanan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam buku yang kecilnya, dia tidak besar tetapi membawa pesanan yang begitu besar buat diri kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai permulaan ya, hadis yang pertama yang saya akan bacakan ialah berkenaan dengan antara kubur dan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada hadis yang ke-63 Mukhtasar Ibn Abi Jamrah pada muka surat 130 ya, yang ada kitab lah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah wa mimbari ala haudi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang di antara rumahku dan mimbarku adalah taman daripada taman-taman syurga, dan mimbarku di atasnya, di atas kolamku ya. Jadi hadis yang telah diriwayatkan, disahihkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kepada kita ya, sesungguhnya di atas dunia lagi kita sudah ada peluang untuk duduk di dalam taman syurga ya. Taman syurga atas dunia ada dua. Pertama, di taman syurga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ialah di Madinah yang kita baca hadis ini. Nabi kata ma min baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Siapa yang biasa pergi melaksanakan ibadah umrah, ziarah ke Madinah, dia akan duduk di satu taman syurga yang Nabi sebut di antara rumahku dan juga mimbar. Mimbar ni inilah macam di atas, cuma dia tidaklah tinggi macam ni kan. Di mana kedudukan mimbar Nabi sekarang, di situlah pernah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. So di antara, di tengah-tengah itu, itulah taman syurga yang kita berebut untuk berdoa dan teruskan berdoa. Kerana antara tempat doa yang mustajab ialah kita berada di kawasan Raudhah min Riyadil Jannah, di taman syurga tu. Yang pertama ya. Dan yang keduanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut atas dunia ni taman syurga ialah majalisul ilmi, iaitu majlis-majlis ilmu, majlis-majlis az-zikr, memperingati antara satu sama lain. Maka ini juga dikira sebagai taman syurga. Sifat taman macam mana? Orang yang duduk dalam taman ini dia akan tenang. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi Madinah, orang yang duduk kat sana tak bercakap, tak bersembang, dia berdoa, sibuk berdoa. Sama juga orang yang duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan tengok tenang je dia, wajah dia tenang, kadang-kadang sampai tertidur, tenang sangat ya. Nak cerita orang duduk dalam taman ni ya, dengan angin sepoi-sepoi bahasa, simpulan bahasa, maka tuan-tuan Allah campakkan ketenangan. Seperti mana dalam hadis, riwayat hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan wala yakhzifanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Allah taala akan mencampakkan ketenangan dalam diri orang yang duduk dalam majlis ilmu. Sebab itu tuan-tuan ya, orang-orang alim ya, orang-orang yang soleh ini, kalau dia pergi melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah ya, dia pergi sekejap ya, pergi buat sekali umrah, lepas tu dia banyak duduk kat Madinah. Nak sebut bahawa ulama-ulama tuan-tuan, berdasarkan kepada sebuah hadis yang telah direkodkan oleh Imam Sahih Bukhari dan Imam Muslim ya, Nabi SAW pernah berdoa selepas daripada Nabi tiba di kota Madinah dengan satu doa. Apa dia? Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah berkat Madinah 2 kali ganda daripada keberkatan yang ada pada Masjidil Haram. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tuan-tuan, mutawif kita sebut apa? Orang yang semayang di Masjidil Haram, pahala dia 100,000 kan? Baru sekali semayang ya. Kalau 5 kali dah 500,000. Kalau 7 hari, kira sendirilah.
Tapi di Madinah harus sebut apa? 1000 setiap kali waktu semayang. Itu ya orang cepat nak pergi Mekah. Tapi ada hadis yang lain ketika mana Nabi SAW berhijrah pergi Madinah, tempat akhir kehidupan Nabi SAW. Nabi SAW pernah minta kepada Allah, ya Allah, kau berkatilah bumi Madinah ini 2 kali lebih kamu berkati bumi Masjidil Haram. Lepas itu kita akan bahas selepas daripada ini berkenaan dengan solat sunat, ya, kerana ada pandangan di situ, ada pandangan ulama menyatakan berdasarkan kepada doa Nabi SAW ini dibolehkan untuk kita semayang sama seperti mana kita semayang di Masjidil Haram, tidak ada waktu haram. Begitu juga di Madinah. Sebab apa? Nabi pernah berdoa, jarang-jarang sekali doa Nabi tidak diterima. Sebab itu tuan-tuan, orang-orang alim, orang-orang soleh ni, dia duduk buat umrah sekali lah, di Mekah sekali, pusing sampai sa'i, tahlul dan sebagainya. Kemudian dia akan pergi menuju ke Madinah. Sebab apa? Mulianya Madinah ini berlebihan daripada Mekah, disebabkan kerana sehingga ke hari ini, ke hari kiamat akan datang pun tuan-tuan, ya, orang yang pergi menziarahi ataupun pergi Madinah, ya, pergi di Raudhah min Riyadil Jannah, taman syurga itu, kita ditemani oleh baginda Nabi SAW. Mulianya Madinah ini disebabkan kerana kehadiran baginda Nabi kita Muhammad SAW. Baik, itu kalau tengok sejarah Madinah ini, dulu nama kota dia kota Yasrib, dan Yasrib ini adalah bumi penyakit. Orang masuk confirm ada penyakit dapat. Sampai Saidina Bilal pun bila dia mula-mula masuk Madinah, tuan-tuan, ya, dia kata ini negara apa ni, mudah dapat penyakit. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, disebabkan kerana kehadiran Nabi berhijrah, Nabi tiba di sana, ya, banyak tuan-tuan, kalau sebelum daripada itu bumi itu susah untuk disubur dengan tanam-tanaman, tetapi berkat daripada kehadiran Nabi SAW, hari ini Madinah tuan-tuan adalah salah satu daripada tempat yang begitu subur, khususnya tanam buah. Buah yang bukan durian, mana buah durian tak ada. Musangking lagi tak ada, jangan buat bid'ah lagi. Buah tamar, ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, duduk kat sana tuan-tuan, kita ditemani oleh Nabi, sehingga Nabi menyebut bahawa orang yang datang ziarah aku, man zara qabri wajabat lahu syafaati, atau kama qala. Nabi kata siapa yang spend sedikit kewangan, walaupun jauh tempat dia duduk berbanding daripada Madinah, tapi dia sanggup korbankan 6-7 ribu semata-mata untuk menziarahi aku, maka wajabat lahu syafaati. Nabi sebut wajib bagi aku. Maksud dia apa? Nabi akan cari manusia yang mana hidup dia ada berkorban demi kerana atas dunia, dia sanggup korban kerana nak bertemu dengan Nabi SAW. Ya, sebab itu kalau di sana, maka tuan-tuan jangan lepaskan peluangnya, jangan buang masa, ya, sebab kerana kadang-kadang saya tengok jemaah kita ni tuan-tuan, minta maaf saya sebut, saya bawa jemaah pergi umrah kan, kadang-kadang bila kat Madinah ni dia tak berapa nak semangat iman ibadat tu, dia banyak seronok pergi kedai beli jubah, tasbih kan. Ustaz pesan saya siap dah, kalau nak beli jubah kat Madinah, sebab Madinah murah, Mekah dah start mahal dah kan. Jadi banyak pakcik-pakcik, tok-wan ni yang pergi ni, dia banyak habiskan masa di kedai, plaza dan sebagainya. So rugi. Patutnya di Madinah itulah tuan-tuan untuk kita, mudah-mudahan doa daripada Nabi SAW, minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah berkati bumi Madinah ini 2 kali lebih kali ganda berbanding daripada Masjidil Haram. Tuan-tuan, Nabi kata di bawah telaga Nabi itu ada haudun Nabi, telaga di padang mahsyar. So maknanya tuan-tuan, nak tengok real tak real ni, kita wajib beriman secara totally. Cuma Allah Ta'ala sengaja hijabkan lagi, kita tak boleh nampak taman syurga tu, benda luar daripada dimensi alam kita atas dunia ni tak boleh nampak. Lepas itu siapa yang boleh nampak jin? Tu jin dan dia sebelah haji tu, dia jin. Benda ni tak boleh melihat, kita manusia makhluk lain pada jin tak boleh lihat spesies, melainkan kita spesies dengan dia sama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Allah hijabkan. Dan benda inilah yang kita minta. Kadang-kadang ada setengah orang, tuan-tuan, Allah bagi kelebihan pada dia, dia boleh tengok benda-benda ni,
minta Allah Ta'ala tutup balik. Bukan benda satu nikmat, tidak tuan-tuan. Susah kita nak bermuamalat dengan manusia. Disebabkan kenapa? Nampak semua haji. Bayangkan pukul 12 malam tengok keluar-keluar pergi tandas, tengok ada benda, sudah sanggup kencing dalam seluar lagi. Nak ceritanya kita ni tuan-tuan ni tak boleh nak melihat, tak mampu untuk melihat alam luar daripada dimensi kita, ya. Sebab itu Allah sengaja hijabkan. Tak percaya Nabi SAW sebut begini, maka tunggulah tuan-tuan, ya. Esok bila kita dibangkitkan, dilihatkan gambaran syurga, ternyata tuan-tuan perkataan pertama yang keluar daripada mulut kita, mulut saya, tempat ni lah yang aku pergi dulu. Lah Madinah, betul kata Ustaz Jalil. Bukan kata saya, tapi Nabi sebut. Lah betul tempat ni lah yang orang beratur tu. Orang beratur nak tunggu masuk dalam rumah Allah. Ini tempatnya. Begitu. Nampak? Allah sengaja hijabkan. Semua itu Allah Ta'ala nak uji kita. Sebab itu di Madinah lagi ada satu bukit, nama dia Bukit Uhud. Bukit Uhud ni cukup sayang pada Nabi. Walaupun kat situ dia ada sejarah tuan-tuan, ya, yang begitu sedih bagi kita umat Islamnya. Ramai sahabat-sahabat yang gugur syahid, kurang lebih hampir 70 orang yang gugur syahid, ya. Tapi bukit itu cukup sayang pada Nabi. Kata hadis riwayat At-Tirmizi bahawa salah satu daripada bukit yang terdapat dalam syurga, itulah bukit yang akan kita lihat nanti. Allahu Akbar. Cuma kita pergi sana tak rasa macam dalam syurga, tak rasa sejuk lah, dia rasa panas, ya. Lepas ni kalau boleh pergi travel tu, boleh pergi umrah, tuan-tuan pergi sana, syukur sangat tuan-tuan dapat singgah di satu bukit. Nama bukit tu adalah bukit syurga, Bukit Uhud tu. Tapi kita tak tahu. Kita terpukau dengan tasbih-tasbih di tepi-tepi tu. Kita terpukau dengan kacang-kacang je. Kita terpukau dengan apa yang ada di sekeliling Uhud tu, kan? Itu yang sampai kita lupa. Allahu Akbar. Rupanya tuan-tuan, ya, Bukit Jabal Uhud tu adalah salah satu daripada Jabal Syurga. Baik itu ahli saintis bila dia tengok melalui satelit tuan-tuan, melalui atas, tengok daripada atas, bila dia scan kawasan di Jabal Uhud tu, terdapat kalimat mim, ha, mim, dal, tapi dia tak cantum, dia asing-asing. Muhammad nak menunjukkan bahawa bukit ini cukup sayang pada Nabi SAW. Baik itu ulama menyebut bahawa antara yang Madinah ini juga tuan-tuan adalah salah satu daripada bumi yang begitu hebat, ya, yang mana ketika inilah tuan-tuan kita diberi kesempatan bila duduk di sana tingkatkan ibadat kita tuan-tuan, ya. Sebab kerana di situ mudah-mudahan kita akan mendapat doa daripada Nabi supaya mendapat 2 kali keberkatan berbanding daripada Masjidil Haram. Wallahu alam. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hadis yang ke-64, ya, hadis yang kedua pada malam ini, iaitu tajuk dia ialah segera bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. An Uqbah bin Harisi qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-'asra falamma sallama qama sari'an dakhala ala ba'di nisa'ihi thumma kharaja wara'a ma fi wujuhil qaumi min ta'ajjubihim li sur'atihi faqala dzakartu wa ana fi shalah tibran indana fakarihtu an yumsi aw yabitu indana fa amartu bi qasmatihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Baik, satu kisah tuan-tuan yang disebut daripada Uqbah bin Al-Haris. Ia berkata, aku semayang berserta dengan Nabi SAW akan semayang asar, ya. Ia memberi salam. Bangunlah ia dengan segera dan masuk menemui setengah perempuan-perempuannya. Kemudian ia keluar dan melihat kepada muka-muka mereka yang nampak kehairanan kerana bersegeranya baginda Nabi SAW. Lalu ia berkata, aku baru teringat sedang aku di dalam semayang akan emas yang belum dibersihkan yang ada di sisi kami. Maka aku benci emas tersebut berpetang-petang, bermalam-malam di sisi rumahku. Maka aku pun suruh membahagikannya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, yang ni cerita tuan-tuan, satu hari
Uqbah dan juga sahabat-sahabat ni dia semayang belakang Nabi SAW. Semayang apa? Solat asar. Jadi bila lepas daripada Nabi SAW bagi salam, Nabi terus bangun, ya. Nabi terus bangun dan dakhala ala ba'di nisaihi, ya. Dalam hadis ini disebut Uqbah, ya, dia melihat Nabi segera bergegas untuk masuk ke dalam salah sebuah daripada rumah isteri-isteri Nabi. Ya. Kemudian sebab isteri Nabi ini dia ada ramai, ya. Khadijah binti Khuwailid, Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abu Bakr, Hafsah binti Umar, Ummu Salamah bin Hindun, Ummu Habibah Ramlah bin Abi Sufyan, Juwairiyah, Barrah dan banyak lagi lah tuan-tuan, ya. Jadi kita satu je senang sebut kan, senang ingat ni. Tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ya, Nabi masuk dalam rumah salah sebuah daripada rumah isteri Nabi SAW dalam keadaan wajah Nabi cemas, ya. Sahabat dia tengok takjub, maksudnya dia rasa pelik. Pelik di sini ulama kata tuan-tuan, ya, kebiasaan lepas Nabi bagi salam Nabi akan berzikir, kan? Ingat lagi tak yang kita sebut dalam hadis yang ke-50, ya. Kalau yang ada buku boleh buka hadis yang ke-50. Nabi SAW dia berzikir, sama ada kadang-kadang dia baca kuat, kadang-kadang dia baca perlahan. Hadis yang ke-50 kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna rafa'a saut bi dzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni maknanya Abdullah bin Abbas ni sahabat Nabi tuan-tuan, yang sahabat-sahabat lain melihat Nabi pernah mengangkat ke suara ketika mana berzikir. Lepas itu orang-orang yang dalam keadaan mengatakan zikir kuat-kuat ini bid'ah, ada orang sebut begitu, ya. Tapi bukan di sinilah. Tapi kalau jumpa di tempat-tempat lain dia kata zikir ini Masjid Islamiah je tadi maghrib bid'ah ni. Jadi kalau yang cakap macam tu, tuan-tuan pergi depan dia, muka dia, tuan-tuan baca hadis ni 3 kali, tiup depan muka dia, insya-Allah. Bagi dia faham sikit, ya. Sebab pernah berlaku, kebiasaan setiap waktu Nabi akan berzikir. Tapi dalam kes ni Uqbah diriwayatkan lepas Nabi bagi salam terus bangun. Bangun gimana? Rupanya nak jadikan cerita, ya, bahawa dalam keadaan dia tengah semayang tadi, Nabi kita Muhammad SAW dia tengah semayang, tiba-tiba ada satu benda yang Allah sengaja lintaskan, ya, ketika mana seseorang itu tengah semayang. Macam kita tuan-tuan, ya, kadang-kadang tengah semayang macam-macam benda datang. Betul tak Haji, ya? Tak tahulah tuan-tuan ni kira khusyuk sangat, tak tahulah. Dia sebenarnya tuan-tuan semayang ni dia jangan sampai kita hilang lupa diri. Tu yang lupa diri kadang-kadang meloncat tuan-tuan tak sedar-sedar, daripada tingkat bawah jadi tingkat atas, meloncat. Di dalam semayang ni kita belajar fiqh tuan-tuan, ya. Sehingga dalam hadis yang keberapa? Hadis yang ke-7, Sayyidatina Asma binti Abi Bakr masuk Madinah. Ketika itu sahabat-sahabat sedang solat gerhana matahari. Kan dia tanya pada Sayyidatina Aisyah, "Wahai Aisyah, ni semayang apa ni? Semayang subuh lepas dah ni." Apa jawapan Sayyidatina Aisyah ketika semayang? Ditunjuk atas. Ditunjuk atas tuan-tuan. Berarti dalam hadis ini nak menunjukkan bahawa begitu juga kalau kita tengah semayang, kalau orang di luar dia datang tanya pada kita, kita boleh berjawab tapi bahasa isyarat. Dengan hati kata gitu, "Bang, kunci mana?" Boleh tunjuk, "Bang, kunci mana?" Tu atas meja. InsyaAllah batas semayang. Nampak? Boleh kita tunjuk. Nabi kita Muhammad SAW tuan-tuan, bila dia semayang ada berlaku satu lintasan, tetapi lintasan itu, ya, Nabi ni jarang tuan-tuan dapat lintasan daripada syaitan, ya. Nabi dipelihara. Ulama kata lintasan ni dia ada 3 jenis. Pertama, lintasan daripada Allah, lintasan daripada malaikat, dan biasanya kita ni, ya, adalah lintasan daripada syaitan. Syaitan, ya.
Kan? Biasanya kita manusia biasa ni, yang biasa-biasa ni, ya, kita lintasan daripada lintasan syaitan. Nabi SAW sengaja Allah Ta'ala jalankan dalam ketika Nabi tengah semayang. Rupanya Nabi SAW mencerita selepas sahabat bertanya kepada Nabi, kenapa kamu begitu nampak cemas wahai Rasulullah, ya? Sebab ulama menyebutkan bahawa kalau hati seseorang tu bersih, tuan-tuan, ya, hati seseorang tu bersih akan timbul pada riak wajah dia. Nampak? Dalam keadaan cemas, nampak walaupun dia senyum-senyum jaga hati kita. Dalam keadaan sedih, kita tahu dia sedang bersedih. Dalam keadaan gembira, apatah lagi. Baik itu Nabi bila marah, apa reaksi yang timbul pada wajah Nabi? Kemerah-merahan. Nampak? Tak boleh tipu. Sebab apa? Jiwa hati orang yang bersih ni menampakkan kepada fizikal, terutama pada muka. Tapi orang yang dalam keadaan dia berpura-pura, hipokrit, munafik, kita tak boleh nak cam, tuan-tuan. Dia cerita tu, Allahu Akbar, kalah panel forum Perdana Hal Ehwal Islam. Ini tuan-tuan, untuk sama-sama kita kongsikanlah, ya, pengalaman-pengalaman, ya. Saya sendiri, tuan-tuan, kita duk tengok dia bila dia bercakap tu, oh, macam dah percaya dah. Akhirnya kena kencing juga. Kencing. Mujurlah dapat selesai balik, tuan-tuan. Barang yang saya berikan kepada dia, percaya untuk dia jual, akhirnya tuan-tuan dia buat sambung bayar. Saya tak nak gitu. Ni cerita dapat balik, alhamdulillah, baru ni, ya. Tapi bila dengar dia cakap, oh, kita nak settle kat dunia, tak mau repeat kat akhirat, ayat dia melambung. Kita tak boleh nak cam hati dia. Sebab apa? Naluri dia cakap tu sebab kerana taktik untuk membohongi orang-orang yang dia rasa dapat peluang. Tapi kalau orang yang berhati, jaga hati, ya, yang jaga, tuan-tuan, dalaman ini, insya-Allah Allah sendiri yang menzahirkan pada wajah dia. Macam tuan-tuan, saya tengok tahu siapa yang nak tidur, tidurlah. Nabi kita Muhammad SAW seorang yang cukup menjaga, tuan-tuan, ya. Allah pelihara Nabi dalam hidup Rasulullah. Lepas itu bila Nabi semayang saja, datang lintasan berkaitan dengan satu benda yang ada sekelompok, tuan-tuan, ya, yang datang beri kepada Nabi tibran. Tibran ni dalam bahasa Arab bererti emas yang belum diproses. Tibran, ya, emas yang termasuk lagi, masih lagi dia ambil, ada selapu-selapu dengan pasir, dengan tanah lagi, masih ada lagi. Dan Nabi SAW takut, tuan-tuan, amanah yang telah diberikan kepada Nabi itu untuk mengagih-agihkan kepada fakir miskin, takut dia tak sempat untuk ngagih, Allah cabut nyawa dia. Dia kata, kalau boleh aku tak suka emas bermalam berpagi-pagian di dalam rumah aku. Maknanya apa, tuan-tuan? Nak bagi tahu, tuan-tuan, Nabi tak nak harta benda dalam hidup Rasulullah menjejaskan amal ibadat dia kepada Allah Ta'ala. So jangan pula lepas ni habis semua dia jualnya. Haji tak ada sopa, haji. Malam kau ustaz cerita Nabi tak suka duduk atas sopa. Dah bukan gitu. Nabi nak ceritanya, tuan-tuan, kehidupan Nabi begitu. Nabi nak tunjuk kepada umat dia, bukan ini destinasi matlamat kehidupan kita sebagai hamba, tetapi destinasi kehidupan kita di akhirat. Itulah seperti mana yang Allah jadikan manusia nama Adam bermula bertapak di syurga dan kembalikan kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, dalam hadis ini nak bagi tahu kepada kita, Nabi ini adalah salah seorang yang memang begitu zuhud, tuan-tuan. Dalam hidup Nabi tak suka nak menunjuk-menunjuk. Kalaulah nak cerita tentang harta ni, pernah, tuan-tuan, malaikat datang nak tukarkan bukit Uhud itu menjadi emas, Nabi tak nak, ya. Dan pernah ditawarkan oleh pembesar Quraisy, harta berlimpah ruah dikumpulkan di sekitar Mekah itu untuk diberikan kepada Nabi dengan syarat meninggalkan agama yang dibawa oleh Nabi ni. Nabi tolak sebab kerana itu tak boleh nak bahagia. Tapi sebalik hari ni pun, tuan-tuan, susah juga, ya. Kalau tak ada duit susah nak bahagia, kan. Semua sekarang nak kena duit. Tapi kita tarbiyahlah, didiklah isteri kita, tuan-tuan. Mudah-mudahan hidup kita diberkati dan hidup dalam keadaan toleransi, fahami antara satu sama lain, insya-Allah.
Wallahu alam. Hadis yang ketiga dan hadis yang terakhir pada malam inilah, ya. Sebab saya dimaklumkan kita ngikut SOP, ya. Lebih kurang 5 minit itu kita berhenti, ya. Satu hadis yang panjang sikit lah, insyaAllah kita dapat selesaikanlah. Bismillahirrahmanirrahim. An Quraibin qala sa'altu ummu Salamat radhiyallahu anha anir raka'ataini ba'da al-'asri faqalat ummu Salamat fasami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yanha anha summa ra'aituhu yusallihima hina salat al-'asri summa dakhala wa 'indi niswatun min bani Haram min al-Ansar fa arsaltu ilaihi al-jariyah faqultu qaumi bijambihi faquli lahu taqulu laka ummu Salamah ya Rasulullah sami'tuka tanha an hataini raka'ataini wa araka tusallihima fa in asyara biyadihi fastakhiri an fa'alatil jariyah fa asyara biyadihi fastakharat anhu falamman sarafa qala ya banata Abi Umayyah sa'alti 'anil raka'ataini allataini ba'da al-'asri wa innahu atani nasun min 'Abdil Qais fashaghaluni 'anil raka'ataini allataini ba'da dhuhri fahuma hatani atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Quraib, aku bertanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha berkenaan 2 rakaat sesudah daripada asar, ya. Maka berkata Ummi Salamah, aku mendengar junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegah kedua-duanya. Kemudian aku melihat dia sembahyang 2 rakaat itu ketika mana selepas sembahyang solat asar. Setelah itu ia masuk dan di sisiku ada beberapa perempuan daripada Bani Haram, daripada golongan Ansar. Maka aku mengutuskan kepadanya seorang jariyah, hamba. Maka aku bertanya, berdirilah engkau di sisinya. Maka berkatalah engkau kepadanya, berkata engkaulah oleh Ummu Salamah, ya Rasulullah, aku mendengar bahawa engkau menegah daripada 2 rakaat dan aku melihat engkau semayang pula 2 rakaat selepas asar. Jika ia mengisyaratkan dengan tangannya, maka hendaklah engkau undur daripadanya. Maka berbuat jariyah hamba itu, lalu ia mengisyaratkan dengan tangannya, maka undurlah dia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila ia berpaling, lalu ia bersabda, wahai anak perempuan Abu Umayyah, engkau bertanya berkenaan dengan 2 rakaat sesudah daripada solat asar, dan telah datang kepada aku beberapa manusia daripada puak Abdul Qais, lalu mereka gendalakan aku daripada 2 rakaat sesudah zuhur, maka kedua-duanya inilah sebagai ganti, ya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik tuan-tuan, satu hadis makruh sembahyang sunat mutlak selepas daripada sembahyang asar. Asasnya sembahyang 2 waktu yang diharamkan ialah selepas daripada waktu subuh, dan yang keduanya selepas daripada waktu asar. Itu asas. Namun pengecualian yang kita sebut ataupun kita sebut sebelum ini, 2 rakaat ataupun beberapa rakaat saja di Mekah, dia tidak ada haramnya. Sebab itu adalah bumi, boleh kita laksanakan ibadat tak kira waktu. Tapi kalau di Petaling Jaya, di Islamiah ni tak boleh. Namun ada pendapat tadi mengatakan yang saya sebut tadi, ya, berdasarkan kepada riwayat Imam At-Tirmizi tadi, Nabi doa mudah-mudahan Allah Ta'ala menambah 2 kali keberkatan berbanding daripada Mekah. Maka ada sebahagian daripada kita melihat, bila kita duduk baca Quran di Madinah, tiba-tiba tengok ada orang tengah semayang lepas daripada waktu subuh. Dia semayang apa? Berkemungkinan dia semayang apa-apa. Sebab kenapa? Dia faham, dia belajar hadis bahawa Nabi pernah minta keberkatan doa 2 kali berbanding daripada Mekah. Boleh, tak ada masalah. Cuma kita tak tahu. Tapi alhamdulillah malam ni kita dapat tahu, so tak ada masalah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kata
Quraib ni di kalangan para tabi'in, ya. Dia bertanya kepada salah seorang daripada isteri Nabi yang namanya Ummu Salamah berkenaan dengan 2 rakaat selepas daripada solat asar. Tuan-tuan, kata Ummu Salamah, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha anha. Nabi kata, Sayyidina Ummu Salamah, dia kata aku biasa dengar dulu Nabi bagi tahu pada aku 2 rakaat lepas subuh, 2 rakaat lepas asar tak boleh sembahyang, waktu yang diharamkan, kecuali waktu duha lah, ya. Ada orang tanya pada saya, tuan-tuan, nanti delah summa ra'aitu yusallina hina salat al-asri. Kemudian satu hari aku melihat Nabi SAW dia semayang 2 rakaat pula lepas asar. Tadi Nabi pernah menyebut, aku dengar daripada kata-kata Nabi, sabda Nabi kata 2 rakaat lepas asar tak boleh, tak ada. Tapi Nabi sendiri buat. Ini apa kes ni? Maka ketika itu, tuan-tuan, ya, dakhala wa indi niswah, bila Nabi SAW masuk ke dalam sebuah daripada rumah, Nabi pun sembahyang. Kebetulan pula ketika dalam rumah Ummu Salamah itu terdapat beberapa orang perempuan, niswah ni, ya, lebih pada 3 lah, ya. Jadi tuan-tuan, ya, min bani haram, daripada bani anak keturunan cicit haram. Haram ni nama orang. Nama orang dulu memang pelik-pelik sikit, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buka nama Arab zaman jahiliah lagi dahsyat. Asad ni maknanya singa. Kita mana ada buat nama anak kancil, tak ada kancil. Tapi orang dulu memang, orang zaman jahiliah memang dia suka bubuh nama-nama yang ada spirit ini. Dia mudah-mudahan anak yang dia bubuh nama Asad tu mewarisi kesingaan. Dan ada juga yang dia bubuh nama Kilabun. Kilabun ni lah jamak kepada, maksud dia anjing-anjing. Ada juga. Mudah-mudahan dapat mewarisi keanjingan kan. Wallahualam lah, tak tahu. Tapi nak ceritanya nama dulu pelik-pelik. Bila datang Nabi SAW susun biar nama-nama yang baik-baik, yang ada makna, ya. Jadi tuan-tuan, ni Bani Haram ini daripada orang Ansar, golongan yang duduk di Madinah ni. Dan dia, Ummu Salamah ni, tuan-tuan, dia mengarahkan daripada salah seorang daripada niswah yang ada dalam rumah Ummu Salamah tadi. Cuba kita tanya, waktu tu Nabi tengah dah semayang dah, Allahu Akbar, Nabi semayang dah. Pergi dekat Nabi, tanya pada Nabi, bagi tahu, kata Ummu Salamah pernah dengar bahawa kau, Rasulullah, pernah tegur tak boleh semayang lepas daripada asar. Cakap tu sebelah dia. Tuan-tuan, Nabi SAW ketika mana duduk setengah semayang tu, Jariyah tadi, seorang hamba ataupun perempuan yang duduk, yang daripada Bani Haram minal Ansar, daripada golongan Ansar tu, dia duduk sebelah Nabi, duduk sebelah Nabi. Lalu dia bagi tahu macam tadilah, memang tak ada semayang sebab Ummu Salamah dengar sendiri kamu sebut sebelum ni lepas asar, lepas subuh tak ada solat lepas daripada tu. Kan kita belajar sebelum ini, sunat rawatib muakkad yang dituntut ada berapa? Ada berapa je lah. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, dan 2 rakaat selepas maghrib, dan 2 rakaat selepas isyak. Kalau tuan-tuan totally ada 12 rakaat. Yang ni rawatib muakkad yang dituntut. Ustaz, awak semayang tadi 2 rakaat qabliyah, yang tu ghairu muakkad. Apa beza muakkad ni? Muakkad ni kebiasaan, kelaziman, keghaliban dalam hidup Nabi. Nabi memang tak pernah tinggal semayang ni. Lepas tu sampai satu tahap, sahabat melihat Nabi semayang lepas pada asar. Ummu Salamah bila duduk sebelah Nabi, Nabi tengah semayang ni, sami'tu, kata Ummu Salamah, pernah dengar kamu kata tak boleh semayang 2 rakaat lepas ni. Apa isyarat daripada Nabi SAW? Nabi kata apa? Nabi tak bercakap. Nabi buat macam tu, isyarat macam itu, nak bagi tahu belakang, undur belakang. Sebab Ummu Salamah ada pesan lah. Kalau Nabi mengeluarkan isyarat, dia tahu, sebab Nabi SAW mengajar pada sahabat, boleh kita berinteraksi dengan orang luar, tapi syarat jangan bercakap. Ustaz, pergi Mekah, pergi negara Arab, orang bercakap, macam mana bercakap? Orang Arab kalau telefon bunyi, confirm dia akan jawab.
Bunyi telefon tengah-tengah sembahyang, solat. Kali kedua solat, kali ketiga solat. Boleh tak kita ikut? Tak boleh. Kita punya ni pandai baran. Mayang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Nabi begini buat ni. Habis selesai, ringkaskan cerita. Bila selesai Nabi SAW semayang, maka Nabi pun datang, Nabi cerita kepada sahabat pemuda yang, ataupun jariah tadi, ya. Ya benar Abu Umayyah, wahai anak perempuan kepada Abu Umayyah, sesungguhnya kamu kena ingat 2 rakaat tadi yang aku tinggal itu disebabkan kerana apa? Lepas daripada waktu zuhur tadi, aku sudah didatangi oleh satu puak yang namanya puak ini yang kita belajar pada hadis yang ke berapa hadis yang ke-7, ya, yang mana datang puak Abdul Qais daripada negara Bahrain. Abdul Qais dia ada 2 kali datang berjumpa dengan Nabi. Pertama dia datang kepada Nabi untuk Nabi ajarkan kepada dia apakah amalan yang kami nak buat. Fa amarahum arba' wa nahahum arba'. Ingat lagi tak? Angguk bilah tanda jaga hati saya, ya. Yang kali kedua ni dia datang, dia sembang-sembang tentang agama. Lalu sehingga Nabi lepas sembahyang tu, lepas zuhur masuk asar, tak sempat Nabi SAW untuk solat 2 rakaat selepas daripada zuhur. Yang aku buat tadi adalah 2 rakaat qada sunat zuhur ba'diyah. Itu sebab yang Nabi sembahyang selepas daripada asar, ya. Jadi tuan-tuan, saya berhenti sekejap, lepas ni saya akan buat rumusan dia ataupun pengajaran daripada hadis ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. أشهد أن لا
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan sidang muslimin yang dirahmati Allah Taala sekalian, ya. Sebagai mengakhiri tuan-tuan, kita buat rumusan sikitlah berkenaan dengan hadis ini. Dalam hadis ini nak menceritakan bahawa, ya, sunat rawatib yang kita bahagikan kepada dua tadilah, muakkad yang dituntut, ghairul muakkad. Adapun muakkad dalam kes ini Nabi tak pernah tinggal tau, sampai dalam hadis ini menceritakan bahawa Nabi qada 2 rakaat selepas daripada waktu asar. So tak jadi kepelikan bagi orang yang belajar, yang tahu ilmu hadis ni, ya, yang kita dapat belajar, ya, lepas daripada subuh esok ada pula orang lepas subuh solat 2 rakaat. Kita kena sangka baik, ya. Sangka baik mungkin dia nak qada 2 rakaat sebelum daripada subuh tadi. Dan kemungkinan juga dia nak qada sebab waktu silam, waktu zaman muda, zaman Pok Yeye dulu Haji. Dia tak tertinggal solat subuh, jadi dia nak qada. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, lepas daripada solat asar begitu juga, ya. Boleh tuan-tuan kalau di qada solat 2 rakaat selepas daripada waktu zuhur. Sebab benda yang kita buat, ada benda yang kita tak buat lagi tuan-tuan, ya. Pertama sekali, Nabi nak galakkan umat dia supaya sentiasa melazimi dengan ibadat sunat tambahan, ya. Apatah lagi benda yang disebut muakkad, ya. Hatta bukan setakat itu saja, kalau kita diberi peluang, saya kira waktu PKP itu kita ada buat benda tu. Apa dia? Iaitu selepas daripada qabliyah tu, kita akan ada berbaring sebentar tunggu isteri dan anak-anak kita. Betul tak? Tu kan waktu masa PKP tu kita dilantik imam PKP kan, tapi di rumah lah, ya. Kita tunggu anak kita sambil-sambil dia datang siap-siap tu kan. Tapi kat masjid tak boleh buat gitu, ya. Sebab kita ni pantang letak kepala, hilang lah. Kadang-kadang tak letak kepala pun hilang, sandar dinding hilang. Kan? So maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, Imam Baijuri tuan-tuan menyebut bahawa antara amalan-amalan yang ulama-ulama dulu, kalau disebabkan kerana hari ini zikir dia tidak mencukupi target dia, esok dia akan qada. Zikir yang bukan wajib tapi sunnah dia qada. Sebab kenapa? Dia rasa macam terhutang dengan hidup dia tu, tak laksanakan ibadat yang namanya zikir. Sampai macam tu sekali, ya. Sebab itu tuan-tuan, nak bagi tahu pada kita, walaupun ulama kata ini adalah ibadah khusus bagi Nabi semata-mata, tetapi dibolehkan pada kita paling tidak pun sekali kehidupan kita ada satu kita ikut sunnah Nabi SAW, walaupun susah, seperti mana solat di atas kenderaan, ya. InsyaAllah saya rasa cukup dah sekadar itu tuan-tuan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, ya, untuk sama-sama kita kongsikan dan ada manfaat buat diri saya dan diri tuan-tuan dan yang hadir pada malam ini, insya-Allah, ya. Insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan masuk pada hadis yang ke-66 yang menceritakan tentang 7 suruhan dan 7 larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah Taala, yang lemah kelemahan daripada diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.